Penyakit kita ni banyak penyakit daripada makanan. Kalau kita tengok balik penyakit, semua penyakit-penyakit ni ada berkaitan dengan makanan. Penyakit kencing manis, ya, penyakit kencing manis memang berkaitan dengan makanan. Memanglah dia keturunan dia mungkin ada kencing manis, dia bawa daripada keturunan dia, tapi penyakit kencing manis dia datang dengan lebih cepat sebab tabiat pemakanannya. Dia suka sangat makan benda-benda yang banyak, yang manis, benda-benda yang berkanji. Dan kita dapati bahawa orang yang nak dapat kencing manis ni, satu lagi mereka suka makan makanan yang berlemak. Jadi mudah dapat kencing manis. Contoh, orang yang ada masalah dengan gastrik, sama juga masalah dengan pemakanan. Makan tak tentu waktu, makan dengan makanan yang banyak. Bila kita makan banyak, asid banyak. Jadi bila kita tak makan, asid tu banyak. Jadi dia mengganggu sistem pencernaan dalam perut. Betul Haji. Dan macam-macam penyakit. Banyak penyakit disebabkan oleh pemakanan. Dan sekarang ni kalau kita nak cerita pasal sakit jantung, angin ahmar, kita suka cerita pasal kolesterol. Kolesterol tu kebanyakannya mai daripada mana? Mai daripada pemakanan kita lah. Ya, tapi Haji ada sebut tentang makanan kesihatan. Ya. Berry, oat, apa-apa semua tu. Tapi saya rasa selagi benda tu adalah benda semula jadi, pemberian Allah SWT, kita makan tak ada masalah. Cumanya jangan makan berlebihan. Sama juga contoh, orang ada masalah gastrik, mereka duk pergi makan benda-benda yang banyak asid. Setengah-setengah buah banyak asid. Lemon contohnya, asid dia cukup banyak sebab dia masam, dia berasid. Kita ada masalah perut, kita duk pergi makan, salah lah. Dan Haji kan, kalau Haji saya pun yang saya duk baca, contoh orang duk kata makan kurma ni makan bagus. Betul, Rasulullah dah habaq. Tapi Rasulullah juga ada cerita bahawa nak makan kurma untuk menjaga kesihatan. Dia dah habaq kurma, mesti kurma dari Madinah. Kurma jenis apa? Kurma nak makan berapa biji? Semua dia habaq siap dah. Tapi memanglah kurma-kurma lain pun kita boleh makan. Tapi kalau kita nak apa yang macam dia kata, kena pergi cari yang itulah. Sebab benda tu ditanam di tempat tu, hasil dia macam lain. Mungkin kurma kita tanam di Malaysia tak akan sama dengan kurma di sana. Sebab dia bergantung kepada tanah, air, cuaca, macam-macam. So sama juga kadang-kadang kita duk makan benda-benda yang kita tak tahu apa. Depa kata, depa buat pil contohnya. Depa kata ini apa? Allahu Akbar, stem cell. Stem cell daripada buah ni, buah tu, buah ni, buah tu, buah ni. Saya kata buat apa nak pergi makan stem cell? Pergi makan buah dia lah. Cerita stem cell lah, saya nak ambil kesempatan saja nak cerita, nak bagi orang faham lah sikit. Sebab kadang-kadang kita tak tahu ekor dalam kepala, kita pergi beli. Kalau siapa-siapa ada buat niaga stem cell, saya tak ada niat apa-apa pun. Saya cuma nak cerita stem cell ni. Stem cell ni, orang kajian yang menggunakan stem cell ni adalah ibu kepada semua sel dalam badan. Kita ni, Lani ni, kita punya stem cell kalau nak ada pun adalah sedikit dalam sum-sum tulang. Dia ni dia boleh tukar jadi sel apa pun. Selalunya stem cell ni di mana? Di dalam janin lah, masa bayi tu. Sebab tu bila dilahirkan Lani, orang ambil darah daripada urin, placenta, apa ni dia panggil cord blood, daripada tali pusat. Darah ni ada banyak stem cell. Stem cell ni dia boleh ubah jadi macam-macam sel. Dia adalah ibu kepada semua sel. Dia hidup sel. Jadi orang dapati bahawa kalau sel ni besok kita ada penyakit apa-apa, kita boleh ubah sel tu jadi, contoh masalah dengan hati kita rosak, nak dapatkan hati yang baru. Tapi ada sikit sel hati yang hidup. Dia ambil stem cell tu, dia cucuk, stem cell tu akan berubah jadi sel-sel hati. Dan dia beranak pinak, dia jadi hati. Ini yang orang nak buat. Ini yang orang dah cuba buat. Yang saya tahu, tapi dia tak jual di mana-mana, tapi kita tahu daripada dah mula buat, orang dah buat telinga. Dia ambil acuan, dia bubuh sedikit makanan, dia bubuh stem cell, jadi telinga. Telinga dah boleh buat. Allahu Akbar. Tapi daripada sel, stem cell, dia hidup. Orang lemah jantung, lah ni siapa yang ada lemah jantung, dia cucuk stem cell dekat jantung yang ada parut tu, dengan harapan dia hidup jadi sel jantung yang baru. Jadi kawasan yang mati tu digantikan dengan sel otot jantung yang baru.
Banyak cara orang buat. Orang cucuk stem cell tu melalui darah, dia pergi kat jantung. Ada cucuk terus sel-sel tu ke atas jantung. Ada yang cucuk ke dalam salur darah jantung. Keputusan dia tak menentu. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. So sekarang ni stem cell ni untuk lemah jantung, ada yang okey, ada yang tak okey. Sebab apa? Wallahu a'lam. So orang masih duk buat kajian. Tapi lah ni semua orang berlomba-lomba duk simpan sel. Sebenarnya sel kita, tapi dari tali pusat tu cuma simpan dalam peti ais, bukanlah di rumah, di bank dia simpan. Esok masa depan mungkin dia nak pakai. So stem cell ni adalah benda yang hidup, dicucuk kepada organ yang nak kita ubah supaya sembuh. Yang setengah orang ni duk pergi jual stem cell buah, nak suruh makan. Kok mana dia nak pergi, saya pun tak tahu. Sebab stem cell ni dah jadi makanan. Stem cell ni sepatutnya dia hidup, tapi dah jadi makanan, nak hidup macam mana? Masuk dalam perut, matilah kawan tu. Tak tahulah, saya tak tahu. Tapi konsep stem cell, tapi bila kita ni bila dengar stem cell, oh, aku duk makan stem cell. Tapi konsep dia tu tak tahu dia nak main ke mana. Sebab stem cell ni benda yang hidup, hak kita. Kita duk pergi ambil stem cell buah, aku cucuk, esok naik buah aku ni. Kan, taklah tu melawak lah. Tapi konsep dia tu saya tak faham.